Okey, assalamualaikum dan hari ni kita sambung balik tajuk baru iaitu janjang ataupun dikenali sebagai progression. Okey, so macam awak tengok kat belakang ni, janjang ada dua jenis iaitu janjang aritmetik dan juga janjang geometrik. Okey, hari ni saya akan terangkan dulu what is the progression all about, right? What is the difference between these two progressions? Okey, janjang aritmetik dan juga janjang geometrik. Okey, saya bagi dekat sini janjang aritmetik kita ada janjang ini sebenarnya benda satu senarai nombor je. Okey, you kena sebab senarai nombor ni akan jadi lebih panjang. Okey, ada kemungkinan dia akan jadi lebih panjang, disuruh awak cari sebutan yang ke 100 berapa semua tu kan. And then ada formula yang akan menyenangkan kita punya pencarian. Okey, so first kita pergi dulu pada janjang aritmetik, yang mana janjang ini saya bagi satu susunan jujukan nombor iaitu 2, 4, 6, 8, 10. Awak pun tahu ini adalah sifir 2. Okey, saya ambil contoh di situ. Saya terangkan di sini dalam janjang aritmetik macam mana dia boleh membezakan dengan janjang geometrik. Sebelum tu saya nak terangkan dulu satu-satu ni apa dia 2, 4, 6, 8, 10 ni. Okey, 2, 4, 6, 8, 10 hatta 32, 16, 8 dan juga 4 ini kita panggil dia sebagai sebutan. Okey, kalau dalam buku-buku rujukan atau buku-buku sekolah awak, dia tulis dekat sini huruf T. Kenapa huruf T sedangkan sebutan tu hurufnya S? Okey, T ini adalah terms. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai term. Term ni dalam bahasa Melayu dia sebutan. Jadi ini sebutan pertama, terms, the first term, second term, third term, fourth term, the fifth term and so on, macam tu. Okay, T ni adalah sebutan. Okay, term. Right. T1 juga, selain namanya T1, dia ada dua nama. Kita panggil dia dua ini, yang kita panggil T1 ini, dia juga dikenali sebagai A. A ini apa? A ini adalah sebutan pertama. Okay, A ini adalah sebutan pertama. Sekiranya janjang tersebut tak ada titik-titik dekat belakang ni, dia cuma letak sampai 10, tak ada koma dah, maka 10 ini kita panggil dia sebagai sebutan terakhir ataupun last term. Okey, sebutan terakhir. Yang mana sebutan terakhir ni kita represented by the letter of L. Okey, the small letter L macam ni. Sebutan terakhir. Sekiranya 10 ini adalah nilai yang akhir. Tapi kalau dia ada koma dan juga titik-titik macam ni, maksudnya 10 bukan nombor yang terakhir, bukan sebutan yang terakhir, dan dia hanyalah beberapa sebutan yang diwakilkan untuk daripada berapa puluh sebutan kita tak tahu. Okey, nanti kita boleh cari bilangannya. Okey, so saya padam dulu yang sebutan terakhir ni sebab 10 ni bukan sebutan yang terakhir. Okey, seterusnya, macam mana kita nak tahu dia janjang aritmetik adalah melalui kepada beza yang dinamakan sebagai beza sepunya ataupun common difference. Common difference ini cara kita nak cari common difference adalah melalui penolakan. Nama pun difference. So kita kena tolak. Apa yang kita nak tolak? Kita nak tolak antara dua sebutan yang berterutan. Okey? Yang pertama, kita cari dulu T2, kita nak cari beza sepunya. Beza sepunya ini dia akan diwakili oleh huruf D. D kecil, small letter of D. Sama dengan, okay, kita ambil mana-mana dua sebutan yang berturutan. Saya ambil T2 dengan T1. T2 tolak T1. Mesti sebutan yang di belakang tolak sebutan yang di hadapan. Okay, right. Jadi T2 tolak T1, T2 kita sama dengan 4, T1 kita sama dengan 2, D kita sama dengan 2. Adakah ini cukup untuk menentukan bahawa 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya ni adalah janjang aritmetik? Tak cukup. Melainkan kita ada pembuktian. Okey? So saya cari lagi beza sepunya, tapi saya gunakan mana-mana huruf dua sebutan yang berturutan yang lain. Saya ambil pula T5 dengan T4. T5 tolak T4. Jadi T5 saya adalah 10, T4 saya adalah 8, maka beza sepunya saya adalah 2.
Okay, yang first saya dapat 2, yang second pun saya dapat 2. Maka kita boleh akui 2, 4, 6, 8, 10 ini adalah janjang aritmetik. Tolong hati-hati kalau ada soalan mensuruh awak tentukan sama ada suatu janjang itu adalah janjang aritmetik ataupun tidak. Tolong buat perbandingan macam ni. Sebab kadang-kadang yang depan awak cari itu nilai dia. Tetapi sebenarnya yang bila kita pergi kepada nombor yang di belakang, start daripada mungkin T3 tolak T2, nilai di sini dah lain. Maka dia bukan janjang aritmetik, awak dah hilang markah dekat situ. Okey. Lepas itu kita cari pula, kalau misalnya soalan tanya, carikan sebutan yang kelima. Dia suruh cari T5. Okey, awak pun kira ni T1, T2, T3, T4, T5. Okey, T5 adalah 10. Okey, T5 adalah 10. Awak dah tahu T5 adalah 10. Tak ada masalah sebab kita boleh nampak dekat sini. Macam mana pula kalau dia suruh carikan T7. Awak pun carilah T7. Awak dah tahu beza sembunyinya 2. Maksudnya 2 tambah 2 dapat 4, 4 tambah 2 dapat 6, 6 tambah 2 dapat 8. 8 tambah 2 dapat 10, 10 tambah 2 dapat 12. So, seterusnya T6 12. Tadi kita nak T7 kan? 12 tambah 2, 14. Maka 14 ini adalah T7. Awak pun dapat 14 adalah sebutan yang ketujuh. Tu kalau sampai sebutan ketujuh tak ada masalah. Tapi macam mana kalau dia nak sebutan yang ke-100? Takkan awak nak tambah 2, tambah 2, tambah 2 sampai sebutan yang ke-100. That's very tedious, right? So itu yang kita come up with the formula. Formula itu pula datangnya daripada, okay, saya padam yang ni. Okay, kalau sebutan pertama ini kita panggil dia sebagai A. A. Okay, sebutan pertama. 4 ini adalah A tambah D. Sebab D kita tadi 2. Jadi 2 tambah D, 2 dapat 4. 6 ini pula adalah, okay, saya untuk yang lupa D kita adalah 2. Saya tulis dekat sini D sama dengan 2 ya. Okay, yang ke-6 pula adalah A tambah D, yang ni tadi tambah dengan D. Jadi dia akan jadi A tambah 2D. Sebab D tambah D sama dengan 2D. So sini A tambah D. Sini adalah A tambah 2D. Okay, ini adalah macam mana sebutan ini boleh wujud, boleh terjadi melalui persamaan yang sebegini. Okay, right, seterusnya kita ada formula yang boleh mencari mana-mana sebutan. Okay, melalui formula tersebut kita boleh cari mana-mana sebutan. Okay, formula itu adalah Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Okay, apa kena mengena dengan yang saya buat di atas ni? Okay, ni A tambah D, itu A tambah 2D. Tn, N ini bilangan sebutan yang keberapa awak nak? A adalah A ni lah. Tambah N tolak 1. N kita, okay, contoh kita nak sebutan yang ke 3. Ini yang ketiga tau. A tambah 2D ni, yang 6 ni. Yang ketiga. Kita nak sebutan ketiga. Tapi D kita 2. Macam mana boleh dapat 2? Sebab 3 tolak 1, 2. Okay? Maksudnya, awak ni formula ini diambil dari mana? Formula ini adalah generated from here. Okay, contoh, saya nak sini T6. A is A lah. Tambah dengan, okay, 6, saya nak T6. Maka 6 tolak 1. Okay, kita cari sampai T6 dekat sini. Contoh A tambah 2D. Lepas tu seterusnya awak akan dapat A tambah 3D bagi sebutan keempat. A tambah 4D bagi sebutan yang kelima. A tambah 5D bagi sebutan yang ke-6. So, sini A, sini T2, sini T3, sini T4, sini T5, sini T6. Nampak tak? A is A, 5, 6 tolak 1. Sini 6 kan? 6 tolak 1 dapat, okay, saya buatlah 6 tolak 1D. Jadi T6 sama dengan A tambah 6 tolak 1, 5D. Sama dengan ini.
Itu sebenarnya macam mana formula ini being generated untuk awak. Okey. So sekarang kita boleh, tak ada masalah nak cari berapa pun sebutan yang soalan tanya sebab kita dah ada satu formula yang mudah. Right. Lepas tu tadi kita nak cari sebutan ketujuh guna formula. Okey, kita gunalah formula kita cari sebutan yang ketujuh. Okey. Jadi T7, sebutan yang ketujuh sama dengan A kita adalah 2, N kita adalah 7 tolak 1 sama dengan 6, D kita adalah 2 yang kita cari tadi. Jadi 2 tambah dengan 6 darab 2. 6 darab 2, 12. Selesaikan ni dulu. Tambah dengan 2 dapat 14. Maka jawapan awak ini sama dengan apa yang awak kira secara manual tadi. Itu cara nak cari atau menggunakan TN. Okey. Macam mana TN itu boleh wujud. Right. Seterusnya. Okey, ini nak cari terms lah. Asas dia dulu. Seterusnya kita pergi pula kepada penambahan. Okey. Hasil tambah beberapa nombor dalam janjang ini. Okey, contoh. Okey, saya bagi contoh. Ni habis dah kan, kita sampai T5 je tadi. Okey, contoh saya bagi satu contoh. Carikan hasil tambah dua sebutan pertama. Okey? Contohnya yang pertama, carikan hasil tambah dua sebutan pertama. Kalau dia kata, soalannya dia bagi tahu dua sebutan ada perkataan pertama. Okey? Maka dia mesti bermula daripada A. Daripada T1, daripada A. Okey. Kalau perkataan pertama ni ada, dia mesti bermula daripada A. Okey, selepas itu. Jadi sekarang ni dia nak cari dua sebutan yang pertama. Maksudnya dia nak cari hasil tambah dua sebutan pertama. Dua sebutan pertama adalah daripada A, sini T1, sini T2. Dia nak cari T1 tambah dengan T2 sebab dua sebutan yang pertama dari sebutan pertama. Jadi T1 awak adalah 2, T2 awak adalah 4. Nilai dua sebutan pertama hasil tambahnya adalah 6. So kita tambahlah 2 tambah 4, betul dapat 6. Okey? Right, itu kalau mudah kita tak ada masalah. Bila keluarnya satu hasil tambah yang banyak. Contohnya dia kata, carikan hasil tambah 10 sebutan pertama. Okey, boleh. Tak ada masalah. Ini 5, awak tambah 2, tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10, tambah 12, tambah 14, tambah 16, tambah 18, tambah dengan 20. 10 sebutan pertama kan? Awak tambahkan semua tu. Okey, contoh saya bagi 10 sebutan pertama. Kita buat secara manual dulu. Supaya awak boleh faham apa sebenarnya formula itu boleh awak gunakan. Okey, saya nak 10 sebutan yang pertama. Saya start daripada T1. T1 kita 2, tambah 4, tambah 6, T3, tambah T4, 8, T5, 10, T6, 12, T7, 14, T8, 16, T9, 18, T10 sama dengan 20. Ni namanya hasil tambah. Okey, hasil tambah tersebut awak pun tekan kalkulator. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 8, 20. 20 tambah 10, 30. 30 tambah dengan 12, 42. 42 tambah dengan 14. Awak akan dapat 56. 56 tambah 16. Awak akan dapat 72. 72 tambah 18 dapat tambah 18 tambah dengan 20. Awak akan dapat 110. 110 hasil tambah. Tapi terlalu banyak. Okey, kalau dia minta 25 sebutan, macam mana awak nak kira 25 hasil tambah 25 sebutan? So dia come up dengan satu formula, iaitu formula dia Sn sama dengan n per 2 2a tambah dengan n tolak 1 d. Ini dia punya formula. So melalui formula ini awak boleh cari berapa banyak pun sebutan yang dia minta hasil tambahnya. Tapi dengan syarat formula ini boleh diguna bila awak start daripada sebutan yang pertama sahaja. Okey. So saya apply lah formula kita. Kita nak n kita berapa? 10 tadi kan. So S10 sama dengan 10 per 2
2 darab dengan 2, A kita 2, tambah dengan N kita 10, tolak dengan 1, D kita 2 tadi, darab dengan 2, selesai. Ingat, dalam matematik penyelesaian mesti ada dia punya turutan. Ada dalam kurungan, selesaikan dalam kurungan dahulu. Okey, kita selesaikan dalam kurungan. Ini kita boleh bahagi siap-siap dapat 5. Selesaikan dalam kurungan. 10 tolak 1 sama dengan 9. 9 darab 2 dapat 18. 18 tambah dengan 4 kita dapat 22. Barulah kita darabkan di luar. 22 darab 5 kita akan dapat 110. Maka samalah nilainya dengan ini. Okey, itu adalah janjang aritmetik. Saya dah tunjukkan apakah itu janjang aritmetik. Ini adalah sebutan pertama. Macam mana nak cari beza sepunya dia. Mana-mana dua turutan nombor sebutan yang berturutan awak tolakkan. Awak akan dapat dia punya beza sepunya, iaitu D. Okey, difference. Common difference. Selepas itu kita dah belajar apa itu Tn. Okey, terms dalam bilangan sebutan. Okay, nak cari sebutan, nak cari sebutan keberapa menggunakan formula Tn. And then hasil tambah bagi janjang aritmetik. Okay, so cukup ini untuk aritmetik. Daripada asas sampai hasil tambah saya tunjukkan dalam satu video ini. Lepas ni video kita akan berkenaan dengan janjang geometrik pula. Saya asingkan video untuk awak senang nak faham nanti. Saya tak campurkan So sampai sini dulu. Sekejap lagi kita jumpa balik untuk janjang geometrik. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum and bye.